Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan Brainy Pages akan membuat pembentangan mengenai pelancongan warisan, iaitu Jugra Bandar Warisan Sejarah. Tugasan ini disediakan untuk subjek Kenegaraan Malaysia dan disediakan untuk Dr. Nick Mawardi. Ahli kumpulan Brainy Pages terdiri pada 6 orang, iaitu Muhammad Alif, Nur Hafizah, Nur Hidayah, Radin, Jessica dan saya sendiri, Haris. Jugra merupakan sebuah penempatan yang terletak di daerah Kuala Langat, Selangor. Jugra telah wujud sejak abad ke-15 ketika di bawah pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka yang terletak berdekatan dengan muara sungai Langat berhadapan dengan Selat Melaka. Nama Jugra berasal daripada gelaran pembesar Senoi bernama Jukrah atau Jurukah yang bertugas sebagai pembesar taraf kecil yang mengarah anggota-anggota kelompok dan terkait dengan istilah Melayu Jurukerah. Juga disebut sebagai Segeri atau juga Jugra dalam bahasa asli Mahmeri. Pada zaman pemerintahan Sultan Abdul Samad yang memerintah negeri Selangor dari tahun 1859 hingga 1858, Bukit Jugra telah dijadikan tempat bersemayam Sultan Selangor. Dalam masa yang sama, rumah api Bukit Jugra turut dibina di puncak Bukit Jugra sebagai panduan kepada pelaut dan kapal-kapal yang berlayar di Selat Melaka. Istana Jugra pula dibina baginda pada 1870-an. Sampan, perahu dan tongkang yang membawa biji timah dari kawasan Hulu Langat dan sekitarnya dibawa keluar melalui Sungai Langat dan membayar cukai di Jugra. Bukit Jugra ada 3 puncak bukit yang menempatkan makam-makam diraja negeri, bangunan lama, para pembesar dan kerabat diraja, serta rumah api Bukit Jugra setinggi 146 meter dibina pada tahun 1976 dan ditadbir oleh Jabatan Marine Malaysia. Pada zaman dahulu, Kuala Langat dikenali sebagai Langat dan tapak asal bandar ini terletak di Jugra yang dulu dikenali sebagai Bandar Temasyah. Jugra dikatakan sangat terkenal pada zaman keagungan Kesultanan Melaka. Kawasan Langat juga dipercayai telah wujud lama sebelum berkembangnya Kesultanan Melaka, iaitu dengan terjumpanya sejarah yang berusia kira-kira 2000 hingga ke 2500 tahun di kampung Sungai Lang Tengah pada tahun 1964. Daerah Kuala Langat mempunyai kaitan rapat dengan sejarah awal negeri Selangor. Pada pertengahan abad ke-18, pentadbiran kerajaan negeri Selangor adalah terletak di Kuala Selangor. Perpindahan dari Kuala Selangor ke Jugra berlaku pada tahun 1859, iaitu di zaman pemerintahan Sultan Abdul Samad. Baginda merupakan Sultan Selangor keempat yang memerintah pada tahun 1857 hingga 1898. Dikatakan juga Hang Tuah pernah menjejakkan kaki ke sini untuk tujuan menyambung ayam di Bukit Jugra. Pada masa inilah Jugra juga seketika menjadi pusat pentadbiran British di Selangor, walaupun tidak lama kemudian ia dipindahkan ke Kelang dan sedekat kemudian ke Kuala Lumpur. Baginda Sultan terus menetap di Jugra sehingga mangkat pada tahun 1858. Dan pewaris seterusnya, Sultan Alauddin Sulaiman Shah yang juga dikenali sebagai Sultan Sulaiman telah dimasyhurkan di sana. Ini adalah peristiwa penting terakhir di Jugra. Sultan Alauddin Sulaiman kemudiannya memindahkan kediaman rasmi baginda ke Istana Alam Shah di Kelang, lebih jauh ke utara pada tahun 1905, di mana baginda tinggal selama 35 tahun sepanjang pemerintahan baginda. Semenjak itu, Jugra menjadi kawasan terpencil dan dipinggirkan. Malah pentadbiran Dun Kuala Langat dipindahkan ke Banting. Saya serahkan kepada rakan seperjuangan untuk menyambung pembentangan ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayah binti Firdaus. Nombor metrik 289174 akan menerangkan berkaitan Istana Bandar. Okey, Istana Bandar ini di mana dahulunya dikenali sebagai Istana Alaidin, dibina pada tahun 1905. Kos perbelanjaan sepenuhnya dibiayai oleh almarhum Raja Muda. Istana ini dibina dengan menggunakan kayu cengal dan marmar yang berkualiti tinggi. Di mana istana ini terletak di daerah Kuala Langat dan dibina di atas tanah yang sangat luas iaitu 12.96 ekar. So terletak 20 km dari Bandar Banting. So di mana istana ini berhampiran Masjid Sultan Alauddin. Dijadikan tempat bersemaian Baginda Sultan Alauddin Sulaiman Shah bersama permaisuri baginda iaitu Hajah Safiyah sehingga baginda mangkat pada tahun 1889. Di mana ketika itu baginda memerintah pada tahun 1898 sehinggalah 1938. Okey, Istana Bandar dibina kerana berlakunya krisis dalam istana akibat ketidakfahaman isteri Sultan Alauddin dari kalangan orang kebanyakan. Okey, untuk makluman semua, Istana Bandar merupakan salah satu istana Melayu tertua yang masih mengekalkan reka bentuk asalnya. Kemasyhuran istana ini merupakan istana yang bersejarah yang sangat menakjubkan, mempunyai 15 bilik, dibina dengan campuran seni bina Islam dari India dan juga Timur Tengah. Turut diterapkan juga unsur-unsur seni ukiran dan ragam hias Cina iaitu papan fanscha di mana bumbungnya berukir sisik naga. So Istana Bandar juga menjadi tempat pertabalan iaitu Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah sebagai Sultan Selangor yang ke-7. Istana Bandar ini berstruktur 2 tingkat iaitu mempunyai banyak bilik. Antaranya pemandian diraja, bilik jamuan, bilik tidur, dewan hadirin, balai mengadap. So Istana Bandar juga dikenali sebagai Istana Alaidin atau Istana Alaidin. Istana Bandar juga ini tidak lagi digunakan selepas merdeka. Apabila pusat pentadbiran negeri dipindahkan ke Kuala Lumpur, ia kemudiannya digunakan sebagai pusat kraft dan pusat untuk mempelajari Al-Quran. Teks agama utama Islam. Kebiasaannya Istana Bandar dilawati bersama-sama dengan Bukit Jugra, makam Diraja Sultan Abdul Samad dan Masjid Sultan. Jadi jika melawati Istana Bandar ini, pengunjung boleh menghabiskan masa berjam-jam mengagumi kerja kayu istana yang rumit melalui bilik-bilik yang berbeza. Sangat mudah untuk terpesona dengan keindahan tempat itu sebaik saja anda masuk ke kawasan istana. Istana Bandar merupakan salah sebuah tapak dan galeri bersejarah di Selangor dan dilihat pada seni bina bangunan ini, ia merupakan salah satu tempat yang harus dipertimbangkan untuk dilawati. Salam sejahtera saya ucapkan. Saya Jessica dan saya akan memperjelaskan berkenaan Muzium In Situ Jugra atau lebih dikenali Balai Polis Lama Jugra. Okey, muzium ini telah dibina pada tahun 1878 oleh Kapten Harry Charles Sayers. Okey, Muzium In Situ Jugra ini juga merupakan sebuah balai polis, mahkamah dan juga lokap. Okey, ia bertempat di kaki Bukit Jugra, Kuala Langat. Ia merupakan muzium yang diwujudkan di bangunan Balai Polis Lama Jugra. Setelah ia dipelihara pada 2002, bangunan tersebut telah dijadikan sebagai muzium in situ dan mula dibuka kepada orang ramai sejak tahun 2012. Bagi melindungi dan memelihara nilai sejarah dan warisan yang miliki, bangunan ini telah diwartakan sebagai monumen lama atau tapak tanah bersejarah oleh Jabatan Warisan Negara pada 19 November 2002. Okey, muzium ini mempunyai 3 buah balai pameran mempamerkan pelbagai maklumat yang mengenai daerah Kuala Langat. Tidak ketinggalan juga sejarah pemerintahan Kesultanan Selangor di Kuala Langat. Seterusnya hasil-hasil ekskavasi di kawasan sekitarnya seperti struktur binaan penjara, mahkamah mini, perigi lama dan lain-lain. Jugra juga merupakan pusat pemerintahan pentadbiran Selangor di bawah pimpinan Sultan Sir Abdul Samad.
Bangunan ini merupakan bangunan Balai Polis tertua di Selangor. Terdahulunya digunakan untuk mengawal keselatan dan tempat tahanan bagi pesalah yang melakukan jenayah. Bangunan ini dibina dengan batu granit yang dipotong dalam bentuk empat segi, dan keluasan tapak bangunan ini hampir 200,000 kaki persegi. Bangunan yang setinggi 2 tingkat ini telah digunakan sehingga tahun 1882 apabila pentadbiran negeri Selangor dipindahkan ke daerah Kelang. Pembinaan bangunan ini menunjukkan kewujudan dan pengamalan undang-undang di dalam pentadbiran kerajaan negeri oleh Sultan Sir Abdul Samad lah. Tambahan pula, arkeologi telah dilakukan oleh Lembaga Muzium Selangor yang kini dikenali sebagai Perbadanan Adat Melayu dan Warisan Negeri Selangor di sekitar kawasan bangunan ini, yang telah dijalankan pada tahun 2001 hingga 2002. Ekskavasi yang telah dilakukan telah berjaya menemui struktur seperti longkang, tangga, lantai, saluran paip serta perigi lah. Dengan sebagai tambahan, turut ditemui artifak seperti cepisan logam dan seramik yang dipercayai pernah digunakan di bangunan inilah. Penyelidikan dan konservasi yang dilakukan berjaya memberi maklumat berkaitan bangunan lama muzium ini sebelum dipelihara sepenuhnya pada tahun 2002. Dan kini bangunan ini telah dijadikan sebagai Muzium In Situ Jugra. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya ialah Muhammad Alif bin Azman Shah dan di sini saya akan menerangkan berkaitan Bukit Jugra. Bukit Jugra memiliki aset warisan sejarah dan alam semula jadi yang terdiri daripada tapak arkeologi, monumen, bangunan warisan, hutan simpan, sungai, hutan paya bakau dan juga elemen alam semula jadi fizikal yang berbukit bukau. Bukit Jugra yang mempunyai ketinggian di dalam 300 meter daripada paras laut mempunyai kedudukan yang strategik kerana ianya berhampiran dengan laut, menghadap perairan Selat Melaka dan ingin dimajukan sebagai kota maritim. Bukit Jugra berasal daripada sebuah perkampungan kecil Melayu yang bernama Tanjung Kera dan dinamakan oleh kerana banyaknya kera di sini. Walau bagaimanapun, kera dirasakan tidak begitu sesuai dengan status baharu Jugra sebagai kawasan istana, lalu ditukarkan kepada nama Bandar Temasya. Jugra yang merupakan ibu kota Diraja Selangor apabila raja yang memerintah ketika itu, Sultan Abdul Samad, membina istana Jugra dan pindah ke sana pada tahun 1875. Ianya terletak di lokasi yang strategik, tidak betul di muara sungai tetapi mudah diakses daripada Selat Melaka dan dilindungi oleh bukit. Bukit Jugra yang mempunyai keindahan yang jelas di atas kawasan paya bakau rendah dan selama berabad-abad ianya menjadi mercu tanda yang biasa bagi pelayar Selat Melaka. Pelaut Cina, Arab dan Eropah menandakannya di dalam catatan mereka. Bukit Jugra yang juga dikenali ramai pelayar asing sebagai Bukit Parceler berasal daripada nama Arab untuknya, Balazar. Bukit Jugra sangat berpotensi untuk dijadikan produk pelancongan warisan di dalam perspektif arkeo dan ekopelancongan. Pembangunan pelancongan warisan ini dapat membantu meningkatkan integriti sekeliling, menjana ekonomi, memelihara alam sekitar serta memelihara kesejahteraan komuniti setempat. Bukit Jugra mempunyai 3 puncak bukit yang menempatkan elemen-elemen warisan sejarah. Puncak bukit yang pertama menempatkan makam diraja, istana puteri dan istana Jugra, di mana puncak kedua pula ialah lokasi yang paling berhampiran dengan muara Sungai Langat yang menempatkan pejabat lama Kuala Langat, stor simpanan peluru, penjara lama Jugra dan jeti pengkalan Batu Hampa. Dan akhir sekali di puncak ketiga, terdapatnya rumah api Jugra, hutan simpan Bukit Jugra dan aktiviti sukan paragliding yang sedang terkenal pada masa ini. Pemandangan daripada puncak ketiga ini mempamerkan keindahan Sungai Langat, Pantai Kelanam, Morib dan Selat Melaka. Kelebihan memiliki pemandangan indah dan penuh dengan khazanah warisan ini boleh membuka peluang yang cerah untuk menarik lebih ramai pelancong bagi datang mengunjungi Bukit Jugra itu sendiri. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum, saya Nur Hafizah, nombor metrik 289187 akan membentangkan tajuk Makam Diraja Almarhum Sultan Abdul Samad. Makam Diraja Almarhum Sultan Abdul Samad ini terletak di atas Bukit Jugra. Ia sentiasa dijaga dengan rapi dan terus terpelihara dan dipilih sebagai kawasan pemakaman keluarga Diraja Selangor pada tahun 1886. Kawasan ini juga dikenali sebagai Kompleks Makam Diraja dan keseluruhannya kawasan pemakaman ini berpagar. Kawasan makam ini berkeluasan 5 ekar di mana di dalamnya terdapat makam almarhum Sultan Abdul Samad ibni almarhum Tengku Abdullah yang telah mangkat pada bulan Februari 1898. Manakala makam-makam lain yang terletak di bahagian luar kompleks adalah seperti makam almarhum Tengku Muda Musa, makam almarhum Tunku Alfah, makam almarhum Tunku Jaafar, makam almarhum Tunku Yaakob, makam almarhum Tunku Maharum, makam almarhum Raja Berkat, makam almarhum Tunku Mutih dan ramai lagi. Terdapat banyak kemudahan disediakan di makam ini seperti kawasan tempat letak kereta serta tangga batu bagi memudahkan para pengunjung yang datang melawat ke makam ini. Selain itu, bekalan elektrik dan air juga turut disediakan di sekitar kawasan makam ini. Sebagaimana pusara bagi orang kebanyakan, makam sultan ini bukan sahaja dikunjungi oleh kaum kerabat diraja, malah oleh masyarakat sekitar juga. Ia menjadi tumpuan pengunjung dalam dan luar negara untuk mengetahui dengan lebih lanjut keunikan makam ini. Selain itu, terdapat juga banyak warisan sejarah lain yang boleh dikunjungi di sekitar kawasan Jugra ini. Sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum. Hai, saya Radin Anak Kelanang, nombor metrik 289397. Saya akan menerangkan berkenaan Rumah Api Bukit Jugra. Peredaran zaman menjadikan rumah api produk pelancongan popular sebagai mercu tanda sebuah negeri maupun negara. Wujudnya bukan sekadar besi buruk yang menanti masa untuk roboh. Bahkan rumah api itu sendiri mempunyai nilai sentimental selain menampilkan panorama indah kerana kedudukannya terletak di tempat tinggi dan terbuka. Matlamat asal pembinaan rumah api ini adalah sebagai menara untuk membantu ahli pelayaran, jurumudi atau nahoda kapal untuk berlayar dan berlabuh ke daratan dengan selamat. Namun pada masa kini, ilmu pelayaran disokong oleh sistem satelit angkasa lepas. Setakat ini, tiada keperluan untuk membina rumah api baru kerana kapal laut dilengkapkan menggunakan satelit seperti sistem kedudukan sejagat atau Global Positioning System GPS dijadikan sebagai panduan. Pemilihan untuk mendirikan rumah api di Bukit Jugra ini adalah amat strategik disebabkan ianya terletak di muara Sungai Langat dan menghadap Selat Melaka. Jadi, ia akan memudahkan nahoda kapal untuk melihat dari laut Selat Melaka. Rumah api Bukit Jugra juga terletak bersebelahan dengan radar TUDM Bukit Jugra. Menara konkrit putih rumah api Bukit Jugra dibina setinggi 146 meter atas parat laut serta lengkap dengan sistem pencahayaan. Manakala julat penglihatan ialah 24 batu nautika daripada laut. Ciri lampu yang digunakan ialah F1.W.10S. Kalau dalam bahasa pelayaran, ianya dipanggil ataupun disebut dengan satu kelipan berwarna putih dalam masa 10 saat. Manakala rumah api Bukit Jugra ini juga merupakan tempat mencerap bulan Ramadan dan Syawal. Kini, tempat ini diselenggara pihak Jabatan Laut Malaysia Wilayah Tengah sekaligus menjadikan daya tarikan pelancong tak kira daripada luar negara dan dalam negara. Sekian daripada saya, terima kasih.
Kesimpulan yang diperolehi dari tugasan ini adalah setiap destinasi dan tapak-tapak pelancongan warisan mempunyai pelbagai peristiwa sejarah yang mampu memberi pengajaran untuk masyarakat masa kini. Jugra memiliki elemen-elemen warisan bersejarah dan alam semula jadi yang sangat memukau dan menarik untuk dikunjungi. Ia merupakan menjadi produk yang boleh dipasarkan dan menjadi tarikan pelancongan tempatan dan luar negara. Penjanaan sumber pelancongan di suatu kawasan berupaya meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat, selaras dengan hasrat kerajaan untuk memantapkan industri pelancongan setempat bagi menghadapi persaingan global yang semakin sengit. Sekian dulu pembentangan kumpulan kami, Brainy Badges. Diharap tuan-puan dapat memperolehi sedikit info berkaitan dengan lokasi pelancongan warisan iaitu Jugra Bandar Warisan Sejarah. Mohon dimaafi jika ada kekurangan dalam pembentangan kami. Segala yang baik datang dari Allah dan yang buruk dari kekurangan kami sendiri. Saya sudahi dengan sekian, terima kasih.